Tengok agama biasa. Maknanya tidur dah lagi. Kelas Quran ada. Kalau tak kelas buat apa? Kelas tengok TV dah. Tengok TV tak pening kepala. Pening ke tengok TV? Kalau tengok TV berita politik tak. Pening kalau kita hayati dia pening tak? Jeng. Pening ke? Pening. Tengok drama ni cerah, ni nikah balik, ni cerah, ni mak tiri ni marah ke natu baru tak? Natu last kali syarikat juta-juta tak? Syarikat juta, lepas tu jumpa dengan orang miskin macam-macam lah. Kita fikir masalah dia tak? Jadi pening tak? Pening juga. Jadi daripada pening benda-benda tu tak? Baik pening ngaji lah, boleh pahala boleh. Tengok bola pening ke? Allah kat merah kata tak? Tak kat merah juga. Marah pening kepala. Menjiwai. Maknanya semua benda atas dunia ni lagi bukan syurga pening lah. Lagi bukan syurga pening. Baik pening dengan benda ni lah. Setiap insya-Allah setiap kepeningan kita itu dibalas. Akhirat esok ni. Waktu akhirat dipanggil selit sikit akhirat dipanggil darul jaza. Darul jaza apa? Darul jaza. Rumah tempat membalas. Tempat membalas kebaikan dan kejahatan. Sebab itulah darul jaza ni esok tempat membalas ni akhirat. Di dunia ni kita boleh contohnya gini, kita boleh cari ikhtiar untuk bebas dari untuk mengelak daripada seksa tak? Contohnya orang nak denda kita buat salah, orang dah denda kita dalam jail. Tak dalam jail lah, na'udzubillah lah, tak dalam penjara. Ada orang memang suka duduk dalam penjara. Ada setengah orang dia memang lama dah nak duduk dalam penjara. Azab pada dia, tak azab bagi dia. Ada orang nak mahu macam-macam lah. Maknanya masih ada peluang untuk dia lari daripada kesalahan daripada seksa tersebut tak? Berlakon sakit macam-macam lah. Tetapi di akhirat esok bila sebut darul jaza, rumah tempat Allah Ta'ala balas, kita boleh kalau sebut bila Allah kata nak letak dalam api, kita boleh bukan relax, maknanya tak dalam api kita boleh cari ikhtiar untuk jadi tak sakit, boleh tak? Tak boleh. Ataupun kita kata dalam syurga nyaman dan sejuk, kata aku tak suka nyaman dan sejuk, aku tak suka sejuk, aku suka panas. Aku ni jenis panas. Dunia ni kalau sebut panas ada orang tak suka panas, kalau sebut sejuk ada orang tak suka sejuk tak? Maknanya nikmat kita bagi ke orang tu tak semestinya orang tu suka. Begitu juga balasan, begitu juga seksaan. Ada orang tu tak seksa sangat pun bagi dia, sebab seksaan tu seksaan di dunia tak cukup syarat. Tetapi seksaan di akhirat, bila Allah nak sebut seksa, Allah bagi seksa sungguh. Tak? Allah nak bagi nikmat sungguh. Kita kata di dunia orang nak bagi balasan kita makanan paling sedap, kita makan kejap. Aku nak bagi hadiahmu makanan paling sedap kali apa? Mu suka kau kek secret recipe dah. Makan kejap. Mula-mula sedap, lepas tu sedap lagi. Tak sedap dah bila kenyang dah. Tapi akhirat esok Allah Ta'ala kata aku nak bagimu ganjaran di atas kebaikanmu di dunia. Allah Ta'ala bagi kita sedap tu, rasa-rasa habis tak sedap tu? Tak habis. Tu yang sedap. Yang tak sedap pun Allah Ta'ala nak bagi seksa pada kita, Allah boleh bagi rapat. Memang seksa sungguh, tak ada alasan untuk tak seksa. Gitu. Begitu juga dengan keadilan. Di dunia ni kita boleh menjawab, kita boleh lari daripada kesalahan tak? Orang kita ada kesalahan, kita boleh lari. Kita boleh lah kali hukuman sikit lah kena tak? Kita pandai menjawab. Tapi akhirat esok tak ada ruang untuk kita lari daripada kesalahan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dalam surah Kahfi sebut esok-esok ketika kita dibentangkan kepada kita amalan kita dibentangkan kepada kita, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi, orang mujrimin, orang berdosa, dia tengok
ia kejut. Apa ada lagi? Ada salah wa taral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, benda kecil ni pun kira juga aku buat sikit. Kira juga. Ingat ke kata orang mati tu lah kira. Siapa cedera parah tu je kira. Rupanya yang tarik telinga orang kira juga. Sepak kaki orang kira juga. Wa wajadu ma amilu hadira, dan dia dapati apa yang dia pernah perbuat tu hadira, ada depan mata. Dalam kitab tu ada tulis laka, tak tinggal. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Last sekali Allah Taala sebut cara rikah yang boleh laju lah. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Taala tak ke menzalimi setiap seorang. Seorang pun Allah Taala ke zalimi sikit pun seorang akhirat esok. Macam mana kait dengan ayat tadi? Sebabnya di dunia ni, kita tengok di dunia dah, kita pukul orang, ngada hakim, kita hebat berhujah. Hakim peguam kita hebat, laki kita boleh lepas tak? Kita boleh lepas. Tapi esok-esok tak boleh lepas belaka tak? Hujah terror ke, hebat berhujah ke, Allah Ta'ala dah ada list dia belaka dah. Kesalahan kita daripada benda kecil dan benda besar. Dan di dunia juga ada, contohnya kita gini, ada orang buat kesalahan, kita kata dia buat kesalahan, contoh orang ragu baik orang tak? Kalau hukum dunia kita ni, kita nak buat macam mana orang macam tu? Hukum macam mana? Hukum kita katok ngapuh lah. Tak? Ragut tu pula kakak kita, mak kita. Katok ngapuh lah. Hukum katok ngapuh. Hukum kita tak? Tapi ada satu pihak lagi sebut bahawa kalau katok orang ni kesian dia anak dia kecil lagi. Tak? Sedih pula kita tak? Gitu pula. Tak? Tapi Allah Ta'ala kira belaka benda tu. Allah Ta'ala pertimbangkan semua benda, semua sudut orang ni ke, sudut kita ke, sudut orang yang kena katak tu pun dia kira belaka. Lepas tu tak ada jalan sedikit pun. Okey. Pelajar sikit. Masuk itibak kan? Pelajar. Sebab itulah kita di dunia ni, hidup ni, kira nak buat benda baik je. Kena niat nak buat benda baik je. Benda jahat yang kita buat tu hanya benda jahat yang kira kita spare untuk yang terlanjur je. Ya. Silap dah. Terlebih. Cakap terlebih. Mengumpat. Tersilap je lah. Spare untuk tersilap. Sebab jangan sampai satu tahap kita plan untuk wajah hak. Plan wajah hak tu memang ketara lah. Allah Ta'ala kira dah. Gitulah. Kena spare untuk yang tersilap je. Dosa kita tu spare untuk yang kita tak boleh nak lari lah. Kira macam terlebih gitu je. Okey, masuk bab kita balik. Nombor 4 muka surat 20. Ni kita tak secara mendalam lagi. Itbaq lawan infitah. Itbaq merujuk ke kita baca dulu. Menurut bahasa menutup ataupun mendempit. Apa mendempit? Amba tanya tadi, amba baca ni mendempit. Rasanya depek. Pernah dengar depek? Kelantan ada? Mendepek. Depek. Amba rasa tu dah dia nak masukkan ni. Untuk buku ni lah, tak apa. Tak penting istilah ni. Cuma dah ditulis, kita baca dah. Mendepek ataupun sama dah. Kalau menutup mendepek ni maksudnya semasa menyebut huruf tersebut, huruf itbaq ni, lidah kita, tepi lidah kita dia melekat, dia gitu duduk gitu, melekat ke lelangit atas, melekat ke lelangit. Betul mendepek tu tak? Kamu tanya orang saing orang Ganu tadi tak? Ada ke depek? Dia kata Ganu tepek gitu dia kata. Boleh guna. Boleh. Lebih kurang gitulah. Maknanya tepek. Lidah kita ni tepi ni duduk gitu. Tepek. Huruf itbaq. Menyebabkan dia mengepung udara ke langit. Mengepung udara. Dia ngepung lah. Gitu lidah tu ngepung. Manakala huruf infitah lawan dia ni, dia buka. Dia buka jadi renggang gitu. Buka. Ni tepek kita, ni buka. Tu beza dia. Apa huruf dia?
Huruf dia ialah sad, dad, ta, za. 4 huruf saja. Sebab apa mak kata istilah tadi penting? Sebab duk sini belaka ni. Sad. Ni 7 tak? Sad, dad, ta, za. Di sini. Baki berapa huruf? 3 lagi, 7. Huruf istilah ada 7. 4 daripada huruf istilah tadi, 4 daripada huruf istilah tadi masuk dalam huruf itbaq, bersifat dengan itbaq. Manakala 3 lagi daripada huruf istilah tadi duduk pada infitah bersama dengan baki huruf. Nampak tak? Huruf istilah tadi kita belajar khussa dog tinqid. Istilah tadi pangkal lidah kita naik sebut dah. Sehingga bunyi itu tebal. Ada 7 huruf iaitu khussa dog tinqid. 4 daripada huruf istilah tadi berada dalam sifat yang seterusnya iaitu itbaq. Itbaq merujuk kepada tepi lidah. Nah ni tepek ke melekat ke lelangit. Melekat langit sehingga mengurung udara. Gitu. Manakala 3 lagi daripada huruf istilah ni tak termasuk, ia masuk dalam infitah. Kita terus sebut huruf ta. Ap. Pada bunyi tu ke? Huruf ta adalah huruf yang paling kuat sekali. Penuh tak bunyi mulut? Penuh. Pangkal lidah diangkat. Ni. Bulat biru so. Ni 1 2 3 4. 3 lagi baki tak? Bulat juga ni. Ni bulat apa ni? Bulat sebab lain tak? Ni huruf dia 1 2 3 4. Manakala 3 lagi huruf istifal. Infitah. Masa sebut bunyi tebal. Bunyi betul-betul tebal lah. Aus. Semua tebal. Aus. Bandingkan kalau kita sebut huruf ghin. Tebal tapi lain sikit dah depan dia lidah. Huruf qaf. Lain sikit. Huruf apa lagi? Ghin, qaf, kha, tak terlalu penuh mulut kita dah. Tu beza dia. Secara sekali lalu, secara kapunya gitulah. Kita ingat. Semua ni untuk betul bacaan kita je. Betul sebut tahu huruf, betul bacaan. Nak detail sangat payah juga. Dari segi ilmiah ni, nak detail payah. Yang penting kita bacaan. Itu pentingnya talaki juga dah. Nak pukul 10 dah. Baru masuk. Okey, kita pergi secara cepat. Kepung suara langit. Tu dia sebutkan semasa menyebut hurufnya tidak mana dah. Semasa menyebut hurufnya itbaq ni melengkung keliling lidah ke langit-langit. Langit. Huruf dia 4, sad, dad, ta, za. Semuanya daripada jumlah huruf sifat istilah dan sifat bacaan ini lebih kuat daripada istilah. Okey, beres. Infitah membuka. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa sebut huruf lidah tak melengkung. Tidak melengkung keliling lidah ke langit. Hurufnya 25. Tak apalah huruf tu. Ingat sendiri lah. Ingat awak ni, baki ingat. Tu huraian dia tu tak payah baca lah. Sifat infitah lebih menyeluruh. Tak payah baca, takut pening lah. Ingat gitu je. Qusadak tinqid. Lepas tu dad, sad, dad, ta, za. Sad, dad, ta, za. Sifat apa? Sifat itbaq. Okey, seterusnya. Sifat ni tak payah ingat. Ismat dan izlaq. Ismat dan izlaq, kita tengok dalam ni. Izlaq menurut bahasa tergelincir. Menurut istilah ilmu tajwid, menyebut hurufnya dengan mudah dan lancar. Ringkasan huruf dia farra min lubbin. Okey. Izlaq dengan ismat ni hamba tak nak pergi secara mendalam, sebab kalau kita tengok perbahasan dalam buku tajwid, kita perbahasan syekh-syekh tajwid, syekh-syekh pun dalam bahaskan syarah tajwid ni, dia tak syarah panjang. Sebab apa? Sebab ni pelengkap saja dan dia tak ada kaitan pun dengan bunyi tu. Dia lebih kepada ilmu bahasa Arab, ilmu sharaf. Semua sekali huruf izlaq ni merujuk kepada huruf-huruf yang berada, makhraj dia berada di luar kategori luar. Maksudnya
Di bibir dan hujung lidah. Di bibir dan hujung lidah saja. Fa, perut bibir bawah jumpa dengan gigi kacip atas. Ra, hujung lidah. Mim, bibir. Nun, hujung lidah. Lam, bibir. Ba, bibir. Lam bibir pula. Lam hujung lidah, ba juga bibir. Huruf ni disebut dalam buku tajwid juga, merujuk kepada huruf-huruf yang disebut dia mudah. Semua. Dia bukan huruf yang duduk di halqum, bukan pangkal lidah. Gitu ya. Manakala huruf ismat, huruf yang berada di belakang. Pangkal lidah, halqum, huruf payah-payah. Dan dia tak ada kaitan dengan suara tadilah. Jadi kita tak payah baca cara ni. Dan dikatakan kalimah yang asal bahasa Arab dalam surat 21 tu, hamba buat khulasah. Apa ni ringkasan tu. Kesimpulan tu. Huruf dalam bahasa Arab tak ada huruf perkataan yang asal bahasa Arab, tak ada yang direct 5 huruf. Yang lebih 3 huruf. Biasa rasa 4. Dia kata tak lebih 4 huruf ataupun 5 huruf. Kalau kalimah tu asal bahasa Arab, mesti ada salah satu huruf izlaq. Huruf izlaq, huruf yang keluar daripada bibir dan hujung lidah. Mesti ada. Kalau asal perkataan bahasa Arab. Sebab orang bahasa Arab ni dia pentingkan mudah sebut. Mesti ada. Kalau ada huruf yang semua sekali 5 huruf tu huruf ismak belaka, huruf halqum dengan belakang belaka, makna kalimah tu bukan asal bahasa Arab. Kalau bahasa Arab yang asal confirm dia ada, mesti ada salah satu daripada huruf untuk memudahkan sebutan, gitu ya. Sifat yang kelima ni tak ingat sangat. Ingat ni ya. Kita masuk sikit ya sifat ni, bak lewat dah. Sifat tunggal. Sifat tunggal yang kita sebut panjang lebar ni, sifatnya ada lawan. Bila sebut sifatnya ada lawan, kau mesti setiap huruf ada salah satu daripada 2 sifat ni, lawan ni. Maknanya dah ada 5 sifat dah sini. Setiap huruf confirm dah ada 5 sifat sini. Dia ada lagi sifat tambahan yang tak ada lawan. Ada huruf yang ada sifat tambahan, ada huruf yang tak ada sifat tambahan. Jika huruf tu tak ada sifat tambahan, maknanya dia kekal dengan 5 sifat minimum. Kalau dia ada tambahan, ada huruf yang ada tambahan 1, maknanya dia jadi berapa sifat? 6. Ada huruf yang ada tambahan 2 lagi daripada sifat yang kita akan belajar ni, dia akan jadi 7. Tapi maksimum 7. Satu huruf saja yang ada 7 sifat, iaitu huruf ra. Huruf ra. Huruf dad ada 6, dia ada tambahan 1. Huruf lain ada 6, ada 5, 6. Ra sahaja yang ada 7. Itu secara okey, boleh tak? Kita pergi 1-2 sifat lah biar nampak. Lepas tu kita buka pada soalan . Kita pergi satu sifat tunggal, iaitu sifat, kita baca dulu sini. Keterangan sifat-sifat tunggal. Sifat-sifat tunggal yang tidak berlawan ada 7. Dia kata ada 7. Dalam buku ni dia bawa 7. Ada kitab lain pula, ada juga dia bawa lebih. Di sini ada as-safir disebut yang pertama. Safir, bukan safir safir bisad. Safir menurut bahasa bersiul ataupun bersih. Bersih lah. Menurut istilah ilmu tajwid, menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir dan kuat di antara 2 bibir mulut. Kurang tepat tu kalau 2 bibir mulut tu. Kurang tepat. Tak apa, kita baca dulu. Bunyi desiran ini seakan-akan bunyi suara unggas. Unggas ni apa? Unggas ni benda terbang tak? Benda terbang tak? Bukan lembu lah. Kalau lembu tu bukan unggas lah. Hurufnya 3, sad, za, sin. Bunyi desiran huruf sad yang paling kuat diikuti zai dan sin. Contoh huruf sad, as, berdesir seperti bunyi angsa. Zai berdesir seperti lebah. Sin berdesir seperti belalang. Okey, kita tengok dah. Safir ni cara mudahnya, cara kapur kita ingat desir. Bunyi desir ni maksudnya dia bukan bunyi, dia bunyi langsing lah, bunyi tu bunyi nipis. Desir. Sebab apa desir? Sebab apa desir huruf 3 ni? Sebabnya dia keluar daripada lidah kita. Makhraj di mana? Huruf sad, zai dan sin ni. Dia makhraj kita, dia ujung lidah letak di belakang gigi kacip dah. Gigi kacip
Ni kita lukis sikit. Lidah kita tak situ. Dah. Kalau sad dia akad sini sebab dia huruf istilah. Tapi depan dia lidah sini lebih kurang. Dia tak jauh, dia dekat. Lidah kita dekat dengan gigi bawah. Ni gigi ni. Ni. Pandangan tepi, sisi dah. Fikirlah ke mana. Ni gigi bawah ni. Pandangan tepi ni lidah Bila dia tolak suara, ni sempit je. Tak kena. Tolak suara. Dia akan keluar daripada sini atau celah-celah gigi sikit nak keluar sini. Daripada ruangan sempit saja. Gigi kita kan tajam tau. Dia keluar tu sempit, dia akan bunyi tu halus. Desir tu lah. Apa lagi? As. Dia kata as macam bunyi belalang. Dia kata macam bunyi ular. Za macam bunyi lebah. Mungkinlah betul tak? Az. Sad as. Angsa. As. Sebab dia tolak ni keluar daripada tempat sempit je. Dia panggil majra dayyik. Majra dayyik min bain thanaya. Ada bain thanaya di antara dua gigi. Di antara dua gigi, ruang sempit tu dia tembus, dia lalu angin suara menyebabkan bunyi tu langsing, bunyi desir dah. Az. Okey. Satu lagi kita sentuh yang terakhir, sifat yang terakhir, iaitu sifat al-qalqalah. Al-qalqalah ni kita biasa dengar tak? Apa dia qalqalah? Okey, asafi tadi asafi. Kita sebut huruf sad, huruf zai, huruf sin. Automatik lah. Berapa sifat sin? Berapa sifat huruf sin? Dah masuk dah asafi selagi tadi. Jadi sad 6. Lah ni huruf sad ada 6 sifat, huruf sin ada 6 sifat, huruf zai ada 6 sifat. Habis dah sifat dia, tak ada depan ni. Tak jumpa depan ni. Okey, qalqalah. Menurut bahasa bergerak-gerak dan gementar. Bergerak-gerak. Ni macam-macam boleh buat ni. Menurut istilah tajwid, bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj. Makhraj ni tempat urut tu. Ekoran huruf bertanda sukun makhrajnya ditekan terlalu kuat dan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Hurufnya qutbu jaddid. Qafta. Baju nak kotor apa aja? Baju dah kotor boleh juga. Ikut kita lah. Ni dalam kitab. Baju dah kotor kan? Baju dah kotor boleh. Boleh tak? Qafta bajida ikutlah gapo. Gana qafta bajim dal. 5 huruf ni adalah huruf qalqalah. Apa dia qalqalah? Qalqalah ni segi bahasa Arab ya. Kalau Syekh Arab tu Syekh Aiman Suwaid, dia sebut seolah bunyi orang masak air gelegak air tu. Kuali ke puyuk dah. Masak air atas puyuk lah ni tak gerak kau. Puyuk dulu atas dapur kayu ke tak? Dia gerak. Bila gelegak dia gerak gitu. Tu masukkan dengan qalqalah. Dia tak ada setepak. Tapi dia tak gerak lari. Tu dimasukkan dengan qalqalah. Al-harakah fi makanin zatih dia panggil. Al-harakah fi makanin zatih. Bergerak tapi dia setepak. Gitu. Qalqalah. Cara bahasanya lah. Secara istilah kita nak belajar tajwid pula, qalqalah ni kita kena ingat macam mana? Dia ada 3 syarat qalqalah. 3 syarat ataupun 3 ciri-ciri lah qalqalah. Satu dia panggil, kena ingat ni, kena pegang ni. Halati sukuni. Halata sukuni. Dia kerana huruf tersebut ketika mati sahaja. Sifat qalqalah ada pada huruf-huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni. Ketika huruf sukun, huruf ni mati saja. Qaf ketika mati, ta ketika mati dan seterusnya tak? Ketika mati saja. Dan tak ada qalqalah ketika dia berbaris. Tak ada qalqalah. Berbeza dengan sifat-sifat yang kita belajar sebelum ni daripada hamas, jahar, syiddah, rakhawah, isti'la, istifal.
bila sebut huruf tu bersifat dengan isti'la, automatiklah huruf tersebut, huruf kha contohnya isti'la, duduk dalam keadaan mana sekalipun dia kekal dengan isti'la dia tu, kekal dengan isti'la dia tu. Huruf istifal kekal dengan istifal dia, huruf syiddah kekal dengan syiddah dia, dalam keadaan mana sekalipun, berbaris ke mati ke. Manakala dalam bab qalqalah ni, sifat tersebut hanya dipraktik, hanya berlangsung ketika mati saja, qafta bajidah tu, ketika mati. Jelas. Yang kedua, dia berlaku macam mana qalqalah ni? Qalqalah ni berlaku at-taba'ud baina tarafain udwin nutqi. Maksudnya dengan menjauh di antara dua anggota sebutan dia. Huruf ta. Huruf apa paling mudah? Huruf ba paling mudah. Huruf ba mana? Dua bibir tak? Huruf ba dua bibir. Dua bibir. Makhraj dia dua bibir. Ab, tersebut ab. Macam mana kalau qalqalah boleh terhasil? Dengan menjauhnya di antara dua dia. Dua anggota sebutan makhraj dia. Ab. Dan menjauh dia tu bukannya jarak jauh, bukannya selang lama. Bukan bukan bila kita selang lama, dia akan menerbitkan huruf lain. Yatawalladu huruf. Dia menerbitkan huruf lain. Ab. Jadi huruf lain. Ab. Dia kena secara natural saja. Ab. Tak boleh cepat sangat ab. Bukan cepat sangat. Ab. Kita layan dia. Ab. Aj. Aqa. Apa lagi? Tak tulis. Ajib apa? Qafta bajidah. Ni. Allah. Qafta bajidah ada kutbu jaddi. Ab. Aj. Ad. Huruf-huruf ini kalau kita sebut, dia ada lantunan tu secara natural saja. Ab. Aj. Dia tak boleh. Yang ketiga, tak ada bersama dia tu huruf baris lain. Tak ada, jadi ab, abi. Kalau kita bunyi macam baris bawah, bunyi macam huruf baris depan, bunyi macam baris atas, maksudnya salah qalqalah kita tu. Dia tak ada baris lain. Dia tak ada baris, dia lantunan huruf saja. Ab. Okey. Seterusnya, qalqalah sughra. Qalqalah ni terbagi pada dua bahagian. Satu qalqalah sughra, satu lagi kubra. Bagi secara cepat. Qalqalah sughra merujuk kepada huruf-huruf ni mati yang berada pada tengah kalimah, tengah perkataan. Sama ada tengah perkataan seperti bimiqdar, bimiqdar. Ni qaf ni berada di tengah, maka dia panggil qalqalah sughra. Apa maksud sughra? Sughra ni kecil ataupun ringan je. Qalqalah dia tak terlalu kuat. Bimiqdar. Bukan bimiqa. Dah. Bimiqdar. Cepat. Sebab apa? Sebab dia nak ambil huruf dal pula dah. Bimiqdar. Begitu juga dipanggil qalqalah sughra juga jika dia berada pada hujung perkataan. Contohnya Rabbi hab. Hab. Hujung perkataan, tapi ada perkataan lain lagi dalam bacaan dah. Rabbi habli. Tak boleh hab. Tak boleh kuat sangat. Qalqalah sughra saja. Kecuali apa? Kecuali kalau kita wakafkan atau berhentikan ketika hab. Rabbi hab. Berhenti situ. Dia akan jadi qalqalah yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra ialah berlaku pada hujung perkataan ketika wakaf. Hujung perkataan ketika wakaf. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Berhenti situ. Yulad. Perasan ada dalam huraian dia kata huruf qalqalah bertanda sukun di akhir kalimah atau berbaris di akhir kalimah dibaca sukun mendatang. Kerana berhenti bacaan di atasnya, maka bunyi patulang qalqalahnya terus didatangkan dengan jelas dan kuat. Payah ayat dia dah. Apa maksud sukun? Pening ayat dia. Apa maksud sukun mendatang? Sukun mendatang namanya mati dia tu. Mati dia sebab berhenti, bukan huruf yulad. Contohnya apa dah? Fasad tu berhenti dah. Ada